Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan teruskan dengan PDPR Bahasa Melayu dan kita akan fokuskan di bahagian karangan. Bahagian A iaitu memerlukan awak membina ayat daripada gambar yang diberikan. Sebagai contoh, dia akan bagi awak gambar, sebuah gambar dan awak memerlukan 5 ayat. Awak perlu bina 5 ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Baik. Okay, yang pertama, apabila awak mendapat soalan seperti ini, awak perlu baca soalan dengan teliti. Tengok soalan nak apa. Dia gambar itu menceritakan tentang gotong royong ke, pergi bercuti ke. Okey. Dan yang kedua, bulatkan gambar dan cari 5 aktiviti dalam gambar. Jadi, 5 aktiviti yang awak bulatkan tadi untuk membantu awak membuat 5 ayat. Okey. Jadi, selepas itu, tuliskan kata kerja di tepi gambar. Contoh kata kerja, memasak, membersihkan. Ya, kata kerja adalah perbuatan. Jadi, yang keempat, bina ayat lengkap berdasarkan gambar. Jadi, nombor 4 ini, bina ayat lengkap. Kata kunci dia adalah ayat lengkap. Kalau ayat awak tidak lengkap, awak tidak akan dapat markah penuh. Okey, ayat lengkap seperti mana? Seperti kita akan belajar selepas ini. Okey. Okey, nombor 5, baca semula ayat yang dibina. Okey. Semak dan betulkan semua kesalahan tata bahasa, penggunaan ayat, tanda baca dan ejaan. Kalau ayat awak lengkap tetapi penggunaan bahasa yang salah, tata bahasa yang salah ataupun ada kesalahan ejaan, kita tidak dapat full mark ya, kita tak dapat markah penuh. Dan yang keenam, markah keseluruhan untuk bahagian ini adalah 10 markah. Baik. Ini merupakan salah satu contoh gambar yang memerlukan awak untuk membina 5 ayat daripada gambar tersebut. Okey, dia ada 2 contoh. Satu, dia akan bagi satu gambar tunggal, satu gambar dan awak kena cari aktiviti. Dan ada juga seperti ini, dia bagi satu gambar, ada beberapa gambar dan dia dah siap-siap bagi tahu ada aktiviti bersenam, membersihkan, makan, berjumpa dan mandi. Okey, ini adalah kata kerja. Bersenam, membersihkan, makan, mandi dan berjumpa. Berjumpa doktor bagi penjagaan kesihatan diri. Okey, kita teruskan dengan gambar ini. Seperti mana saya katakan tadi, nombor 1 kita kena buat apa? Baca soalan. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti. Okey, lihat dia cakap apa? Aktiviti membersihkan ruang tamu di sebuah rumah. Tulis 5 ayat lengkap. Okey, 5 ayat lengkap tentang aktiviti tersebut. Okey, jadi tajuk besar dia dekat sini. Aktiviti membersihkan ruang tamu. Okey, yang pertama kita dah baca soalan. Yang kedua, awak kena bulat 5 aktiviti yang ada dekat dalam gambar. Okey, apakah aktiviti tu? Yang pertama, okey, kita tengok orang ni. Dia sedang lap cermin tingkap. Lepas tu, kita bulatkan lagi. Sedang membersihkan kipas. Dia susun buku. Selepas itu, dia membersihkan permaidani. Dan seterusnya, dia menggubah bunga. Okey, kita dah bulatkan kan? Okey, selepas kita bulatkan aktiviti tersebut, kita tulis kata kerja. Kata kerja tu apa? Perbuatan. Apa yang dia buat? Apa aktiviti dia? Iaitu yang pertama, mengelap tingkap. Ya, mengelap tingkap tu adalah perbuatan. Mengelap itu adalah perbuatan. Jadi, ia adalah kata kerja. Membersihkan kipas. Selepas itu, susun majalah. Yang keempat, bersihkan permaidani. Dan yang kelima, menggubah bunga. Baik. Setelah kita bulatkan gambar dan kita tulis, okey, apa yang ada, apa aktiviti yang pada gambar tersebut, sekarang kita akan cuba bina ayat
lengkap daripada gambar tersebut, daripada aktiviti yang kita dah bulatkan tadi. Tapi macam mana nak buat ayat yang lengkap? Kita menggunakan kaedah skop. Okey, kaedah SKOP. Okey, yang pertama adalah subjek. Subjek itu merujuk kepada orang. Okey, siapa yang membuat aktiviti tersebut? K adalah kata kerja iaitu perbuatan. O adalah objek. Okey. P adalah perluasan. Perluasan kata iaitu penggunaan yang, di, supaya, untuk, agar. Okey. Alright. Jadi kalau kita nak bina ayat lengkap, kita mesti menggunakan skop. Baik. Seterusnya, okey, apakah skop itu? Daripada gambar yang kita dah tengok tadi, skop ini, okey, ini cara yang kita nak buat. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah ayah. Okey, kata kerja membersihkan kipas. Okey, objek tadi adalah kipas. K adalah kata kerja membersihkan. Okey, ini adalah perbuatan. Perbuatan ayah dia membersihkan. Subjek adalah ayah. Jadi, ayah membersihkan kipas. Jadi, dalam perluasan kata, awak perlu menggunakan salah satu yang, dengan, di, pada. Okey. Sebagai contoh, saya gunakan yang kotor itu dengan memanjat tangga kerana. Okey, mesti ada penyambungan ayat menggunakan salah satu perkataan supaya, agar, untuk, kerana. Okey, salah satu mesti guna. Jadi, untuk ayat pertama, ayah membersihkan kipas yang kotor itu dengan memanjat tangga kerana kedudukan kipas tersebut agak tinggi. Okey. Yang kedua, subjek adalah adik. Okey, dia menyusun majalah dan komik. Jadi adik, okey, awak nak letak siapa-siapa pun boleh. Awak nak letak nak letak nama awak boleh, nak letak nama Kumaran ke, Ali ke, Abu ke, tak apa. Janji subjek itu adalah orang. Okey, adik menyusun, okey, dia susun buku. Susun tu adalah perbuatan, menyusun objeknya adalah majalah dan komik. Okey, di bahagian perluasan kata, ikut awak nak buat ayat itu macam mana. Okey, contoh saya bagi. Pada sebuah meja kecil di sudut ruang tamu supaya, okey, supaya kelihatan kemas. Mesti ada penyambungan ayat supaya, atau agar, atau untuk, atau kerana. Mesti guna salah satu dalam ayat tersebut untuk menjadikan ayat awak lengkap. Okey. Yang ketiga, kita gunakan kakak. Okey, sebagai subjek, kakak membersihkan permaidani. Okey, permaidani sebagai objek dengan menggunakan hampagas. Okey, hampagas tu vacuum. Hampagas untuk menyedut habuk. Alright. Okey. Jadi ayat lengkap dia, kakak membersihkan permaidani dengan menggunakan hampagas untuk menyedut habuk. Yang keempat, kita menggunakan ibu sebagai subjek. Kalau awak nak tulis Puan Anita ke, Puan Rashidah ke pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi janganlah tulis Encik Ali sebab dalam gambar tu perempuan. Dia tak bolehlah tulis lelaki. Okey, di sini saya gunakan ibu. Ibu menggubah bunga. Menggubah tu adalah kata kerja menggubah bunga pada pasu bunga besar agar ruang tamu kelihatan cantik. Okey. Saya menggunakan perkataan pada dan juga agar. Okey, seterusnya subjek saya menggunakan abang.
Awak nak tulis Encik Kamal ke Encik Ali pun tak apa, tetapi mestilah lelaki sebab gambar tersebut lelaki, tak boleh tulis nama perempuan. Abang membersihkan cermin tingkap dengan menggunakan kain Norwex supaya kelihatan bersih dan berkilat. Okey, supaya. Okay, lihat penggunaan dia. Jadi, dengan menggunakan kain Norwex supaya kelihatan bersih dan berkilat. Jadi, di sini perluasan awak boleh guna sama ada yang, dengan, di atau pada, selepas itu disambung semula dengan penggunaan sama ada supaya, agar atau kerana. Okey. Dan yang terakhir, saya perlu ingatkan kepada awak bahawanya penggunaan supaya, agar, untuk, kerana ini hanya boleh berulang 2 kali sahaja untuk satu perkataan. Sebagai contoh saya bagi. Okey. Di sini penggunaan saya untuk 5 ayat, saya menggunakan supaya itu 2 kali. Okey, bermaksud tidak boleh guna perkataan yang sama berulang-ulang kali sebanyak 5 kali. Kena buat 5 ayat, semua awak guna supaya. Salah. Okey. Lepas tu 5 ayat tu semua kena guna kerana. Salah juga. Okey. Mesti awak gunakan supaya, agar, untuk, kerana. Dan dalam 5 ayat itu hanya pengulangan boleh 2 kali untuk satu-satu perkataan. Sebagai contoh saya bagi yang saya buat ni. Supaya ni sahaja saya ulang 2 kali. Yang lain hanya sekali. Okey. Yang lain semua sekali. Akan ada satu perkataan yang digunakan dengan 2 kali. Dalam ayat saya menggunakan supaya 2 kali. Yang lain semua sekali. Tidak boleh supaya 3 kali. Supaya 4 kali. Tak boleh. Okey, dalam penggunaan ayat lengkap, 5 ayat lengkap, semua kena ada. Hanya satu perkataan sahaja yang berulang-ulang. Okey, boleh faham? Kalau ada apa-apa masalah, tolong beritahu saya. Baik, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.